عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وعليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Summa amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, hadirin muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengekalkan, memberikan nikmat-Nya kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Menunaikan fardu asar secara berjamaah. Seterusnya kita duduk sebentar sambil-sambil kita berniat i'tikaf keberadaan kita dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis ilmu yang merupakan salah satu daripada raudhatun min riyadil jannah, salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai amal ibadat, dan mudah-mudahan dengan amalan ini Allah Ta'ala beratkan timbangan mizan kita di negeri akhirat kelak nanti, insya-Allah biiznillah. Tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, marilah sama-sama kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita berusaha untuk jadikan diri kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya, yang sungguh-sungguh takut kepadanya, yang melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan apa yang kita impikan, yang kita nak agar Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sebaik-baik keadaan, mati dalam keadaan beragama Islam, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya. Kerana janji Allah Subhanahu wa taala,
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan yang Allah taala berikan kepada kita haruslah, mestilah kita berusaha untuk jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya. Baik tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah petang ni saya diminta untuk ganti last minute. Ustaz Khairul Fitri mesej tadi lebih kurang 4.30. 4.30. Saya duk kata tengok dan tak dan. Lalah terpa mai juga. Alhamdulillah sempat juga. Baik. InsyaAllah hari ni kita dalam masa yang ada ni kita nak cuba kongsikan satu perkara yang saya sendiri pun tengah berusaha, tuan-tuan pun tengah berusaha, iaitu yang disebutkan dengan beramal. Bukan sekadar beramal, tetapi kita nak beramal dalam keadaan kita nak amalan kita itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini satu benda yang kita kena didik diri kita. Kenapa ikhlas ini tak ada siapa yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mata pandangan manusia ni kita bolehlah nak orang panggil pun nak tunjuk baik, nak tunjuk kita ni bagus, kita boleh buat belaka. Tapi yang kita nak tunjuk dengan Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar baik kita, bukan sekadar amalan kita, tetapi perkara yang kita buat, yang kita nak tunjuk dengan Allah taala, yang kita nak buat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu satu amalan yang benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ni mana apa? Kita buat ni dalam hati kita ni kosong, tak ada apa, melainkan kita buat ni kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kerana apa-apa langsung, kerana manusia ke kerana apa selain daripada tu, tak ada, melainkan kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang kita seringkali kena usaha. Tiap-tiap amalan kita ni kita kena usaha untuk apa? Untuk jadikan amalan kita tu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba bayang sepanjang kita hidup, daripada mula kita hidup sampai kita nak mati nanti. Daripada mula kita hidup sampai nak mati nanti ni banyak amalan yang kita buat. Solat banyak kita buat, alhamdulillah. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala nak nilai, nak terima solat kita contohnya sebagai salah satu amalan, Allah taala nak tengok tang mana? Tengok ikhlas ke tak ikhlas. Nak terima tu ibadat kita tu. Sekiranya tak ikhlas, Allah taala tak terima. Sekiranya kita ikhlas, Allah taala terima. Yang ni yang kita risau ni. Takut apa? Takut kita buat ibadat daripada dulu sampai lah. Memang buat ibadat, tapi buat ibadat bukan kerana ikhlas kepada Allah, tapi kerana apa? Kadang-kadang orang buat kerana apa? Kerana malu. Rumah sebelah masjid, tak pergi masjid orang duk mengata. Tak tahan orang duk kata mai pi lah. Mai sebab apa? Sebab orang duk mengata. Sebab tak mau orang kata. Jadi dia buat satu amalan tu bukan kerana Allah, tapi kerana tak mau orang buka mulut duk pok-pek duk kata kat dia. Yang tahu siapa? Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Kita tengok, oi baguslah dah rumah tepi masjid, rajin pula main masjid. Pandangan manusia. Pandangan manusia pada kita ni sebenarnya tak penting sangat, tapi pandangan yang penting ni pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan, amal ibadat yang kita lakukan. Yang ni kita bimbang. Yang ni kita bimbang dalam setiap amal ibadat kita. Bukan kata sekadar solat saja, banyak. Baca Quran kita ikhlas ke tak ikhlas, sedekah kita ikhlas ke tak ikhlas. Dalam setiap amal perbuatan ibadat, amal soleh, amal kebaikan ni ikhlas ke tak ikhlas kita. Karena Allah Ta'ala akan tengok macam mana
Setiap daripada apa perbuatan yang kita buat ini, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan yang kita buat ni tengok daripada niat dia. Sebab apa yang kita buat ni pasti terdetik dalam hati kita niat ni. Nak buat apa pun mesti ada lintasan hati. Sebab apa? Dengan hati kita ni, hati ni tempat orang panggil buat keputusan. Nak buat sesuatu tu ke tak mau, nak buat ni ke tak mau. Jadi apa yang kita buat sebenarnya berkait rapat dengan hati kita. Dan daripada hati tu Allah Ta'ala akan tengok sama ada kita ikhlas ataupun tak ikhlas. Sebab tu kita kadang-kadang kita hidup sebagai seorang mukmin, sebagai orang Islam, kita duk lali dah kadang-kadang dengan amalan kita. Lali lah. Orang panggil memang kita duk jadi orang yang semayang, bagus dah, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita tak tingkatkan kualiti ibadah kita. Semayang tiap-tiap hari dah 5 waktu, tapi kita kadang-kadang tak muhasabah. Salat 5 waktu kita tu, adakah Allah Ta'ala terima? Kita pernah fikir ke tak? Adakah betul aku salat ni aku ikhlas kerana Allah Ta'ala? Kita fikir ke tak? Kadang-kadang kita tak fikir. Kadang-kadang kita ibadat ni macam mana? Saya bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Aku dah buat dah apa Allah Ta'ala suruh, kira selesai. Tapi kadang-kadang kita tak nilai aku semayang tadi tak tahu mana kualiti dia. Ikhlas ke tak ikhlas? Bacaan dalam solat aku betul ke tak betul? Khusyuk ke tak khusyuk? Ni kadang-kadang kita benda dah lali. Tiap-tiap hari bangun pagi semayang subuh, zuhur semayang zuhur, asar semayang asar, maghrib semayang maghrib, isyak semayang isyak. Tiap-tiap hari dia buat benda tular, benda sama je. Kadang-kadang kita lupa untuk tengok balik. Tara mana khusyuk kita dalam solat, tara mana ikhlas kita dalam solat, tara mana amal ibadat, kualiti amal ibadat ni. Yang kata dalam solat, dalam semua amalan kita. Sebab apa? Benda ni kadang-kadang kita lalai sampai kita lupa untuk tengok balik. Kerana ikhlas ni adalah satu darjat yang tinggi juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam bagus dah menganut agama Islam. Bila menganut agama Islam, nak tak nak dia kena jadi orang beriman. Orang beriman apa yang Allah Ta'ala suruh buat, dia yakin, dia percaya, dia buat. Dan dalam dia buat tu, dia nak kena buat apa? Dia kena bagi ikhlas. Kan sekadar aku beriman Allah Ta'ala suruh solat, tapi solat tak ikhlas, tak guna. Percaya, beriman pada Allah, Allah Ta'ala suruh buat amal ibadat, buat amal ibadat. Tapi amal ibadat tu pasti kena ada kualiti ikhlas, khusyuk, tinggi kualiti ibadat kita. Ni dia antara perkara yang mana kalau kita tengok para ulama cukup titik beratkan dalam diri mereka untuk mendidik supaya diri mereka ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia antaranya mereka mendidik dan ibadat solat contohnya, nak bagi solat ni betul-betul ikhlas kerana Allah, bukan kerana manusia. Antaranya mereka didik macam mana? Pukul 2-3 pagi bangun qiyamul lail, semayang solat. Kerana apa? Kerana pukul 2-3 pagi ni kita bangun semayang, siapa pun tak tengok. Solat 5 waktu duk main semayang kat masjid ni orang tengok. Ikhlas ni apa? Kita kena jauhkan amalan kita daripada pandangan manusia. Cuba jauhkan amalan kita daripada pandangan manusia, iaitu kita nak didik diri kita. Nak didik diri kita. Kalau betul kita ikhlas semayang 5 waktu, kita tak tinggal solat qiyamul lail. Kita didik diri kita dalam solat qiyamul lail. Kenapa? Waktu semua orang duk relax, tidur, berehat, kita aja bangun. Bangun kerana apa? Bukan kerana lain dah. Kerana Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana nak didik kita supaya solat, walaupun orang tak tengok, aku solat ni bukan sebab orang nak tengok, tapi aku solat ni kerana nak didik diriku untuk ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bangun kita ni nak pergi masjid, pakai baju kemas-kemas ni sebab apa? Orang tengok. Nak main masjid ni pakai baju wangi-wangi, kemas-kemas elok-elok ni, bangun qiyamul lail, pakai baju serika elok-elok bagi nampak lain ni, nak menghadap Allah Ta'ala ni. Pakai wangi-wangi macam duk pergi masjid tu. Buat. Kerana apa ni? Kita nak didik supaya kita buat semua perkara ni bukan kerana orang, tapi kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ini nak didik ni. Antaranya dalam ibadat solat ni nak didik macam mana? Bangun qiyamul lail. Ya, baik. Kita tengok di antaranya Allahumma salli ala Muhammad, akhlak ini merupakan ikhlas ni merupakan satu perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Nabi SAW amat tekankan perkara ikhlas ini kerana ia menjadi prasyarat untuk Allah Ta'ala terima segala amal ibadat kita. Dan di antaranya ikhlas ini dia memerlukan ilmu dan amal. Nak memboleh yang nama dia ikhlas ni, dia kena ada ilmu, dia kena ada amal. Ilmu, ikhlas, nak ikhlas kena ada ilmu. Dan tak cukup ikhlas ni dengan ilmu, tapi dia mesti beramal. Baik. Orang yang dia nak diri dia ikhlas ni, dia nak satu perbuatan amalan yang dia buat ni ikhlas ni, kerana apa? Kerana dia bimbang satu penyakit, iaitu penyakit riak. Ikhlas ni penyakit dia apa? Penyakit dia riak. Yang nak merosakkan ikhlas ni selalunya penyakit yang nama dia riak. Penyakit riak ni lah yang selalu merosakkan keikhlasan ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala sebut, ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, yakni hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah segala ibadat dan bawaan yang ikhlas, bersih, yakni bersih daripada segala rupa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Taala perintahkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita persembahkan segala amal ibadah kita pada Allah dengan ibadah yang ikhlas, dengan arti kata bebas, jauh daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antaranya lagi kata para ulama, Ibrahim At-Taimi dia sebut al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Kata Ibrahim At-Taimi dia sebut kepada kita, orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan segala amal kebaikan sebagaimana ia menyembunyikan segala amal kejahatannya. Ikhlas ni macam mana? Kata Ibrahim At-Taimi, dia sebut ikhlas ni adalah orang yang dia buat amalan kebaikan, dalam keadaan dia beramal kebaikan tu dia sembunyikan amal kebaikan dia daripada pengetahuan orang lain. Mana kata dia buat baik ni, dia tak tunjuk ke orang, dia tak pergi cerita ke orang. Senyap-senyap dia tu, tak habaq ke orang. Seperti mana orang yang melakukan amal kejahatan, dia tak cerita ke orang, dia senyap-senyap dia, siapa pun tak tahu. Contohnya apa? Contoh orang mencuri. Mencuri ni salah satu amal kejahatan. Ada tak kita pernah jumpa orang mencuri, lepas dia mencuri dia habaq ke orang, weh aku pergi mencuri kedai kawan tu, weh aku pergi mencuri kedai kawan tu, weh aku curi duit tabung masjid? Ada ke? Jenis pesen orang buat jahat, lepas tu cerita pula ke orang. Payah nak jumpa pesen ni. Kalau jumpa pun kena cek balik mental dia, waras ke tak waras. Kerana orang yang buat amal kejahatan ni dia tak cerita ke orang lain, cerita kat kantoi lah. Tak cerita. Dia tak cerita ke orang lain. Dia buat sengak-sengak dia, siapa pun tak tahu orang buat jahat ni. Dan kata Ibrahim At-Taimi ni, begitu juga kita nak bagi amalan kita ni ikhlas, nak tengok amalan kita ni ikhlas tak ikhlas, kita buat satu amalan tapi kita tak cerita ke orang. Kita tak mau orang tahu amal kebaikan yang kita buat. Dan kita tengok inilah yang digunakan oleh musuh Allah Subhanahu wa taala dalam nak merosakkan orang Islam.
Saya nak sebut. Antaranya kita tengok orang panggil apa? Pendakwah Kristian. Bila dia masuk kampung-kampung orang asli, masuk di pendalaman ni, dia dakwah, dia suruh orang supaya menganut agama Kristian. Dia tak habaq kat orang, dia tak heboh dekat orang. Kata aku masuk ni pendalaman ni buat dakwah, suruh orang masuk Kristian. Dia tak heboh. Dia sebenarnya ada siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Sengat-sengat dia tengok satu kampung dah Kristian. Tak abang kat orang. Tapi kita ni kalau boleh pergi buat program masuk pendalaman sikit. Buat program, sebelum buat program tu duk cerita dah kat orang. Aku nak pergi ni. Masuk program pula. Kita masuk 3 hari, dia masuk 3 bulan. Pendakwah Kristian ni, dia masuk 3 bulan, siapa pun tak tahu. Kita masuk 3 hari, satu dunia tahu. Zaman teknologi ni, ada orang panggil apa menetang ni, tangkap gamak ni, ajak syahadah lah, ajak Quran lah, ajak alif bata lah, habis satu dunia tahu. Tapi kita kena ingat, cerdik tak cerdik pendakwah ni, dia bila dapat berita tu kat dia, kita masuk kampung tu, lepas kita keluar dia masuk pula. Kita duk seronok lah. Kita buat kerja dakwah lah, tu ni duk cerita kat orang lah. Padahal lepas kita keluar, mereka pula masuk. Nak ceritanya apa? Nak cerita di sini, nak sebut amalan ikhlas ni, buat ni, tak cerita kat orang. Lalu kita tengok umat Islam hari ni rosak sebab apa? Sebab duk cerita kat orang, benda-benda baik buat, cerita kat orang. Ajak orang buat kebaikan tak apa. Tapi ni kita buat kebaikan, kita pula kat orang, tunjuk pula kat orang. Yang ni kita seolah-olah membuka diri kita untuk datangnya satu penyakit yang dinamakan riak. Seolah-olah kita menjemput penyakit riak untuk datang dalam diri kita. Mula-mula tak ada apalah. Tapi lama-lama main dengan nafsu, main dengan syaitan ni. Dia hasut kita sikit. Buat kebaikan sikit, tunjuk dalam Facebook, tunjuk dalam grup WhatsApp, tunjuk dalam Twitter, tunjuk dalam Instagram apa zaman lo ni. Lepas tu orang duk like banyak pula. Dia berasa kembang, dia berasa kemas. Lama-lama dia buat amal kerana apa? Kerana benda ni. Kerana benda ni tak jadi dah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ni di antaranya Ibrahim At-Taimi disebut apa? Orang yang ikhlas apabila dia melakukan amal, dia akan sembunyikan amal kebaikan tu. Tak cerita kat orang, tak habaq kat orang. Orang tak tahu pun tak apa. Tapi dia sebut apa? Seolah-olah sebagaimana orang yang buat jahat. Orang buat jahat ni dia tak cerita kat orang, dia senyap-senyap je. Sebab tu kita nak didik diri kita supaya kita beramal dalam keadaan benar-benar ikhlas. Kita cuba pulun sungguh-sungguh perbanyakkan amal ibadat. Tapi amal ibadat kita jangan habaq kat orang, jangan duk tunjuk kat orang, jangan duk cerita kat orang. Ini cara nak didik kita bagi jadi ikhlas. Kalau kita sehari pertama buat, 2 hari pertama buat, betul hari ketiga keempat tak buat, tengok mesti ada something wrong. Mesti ada something wrong dalam diri kita. Buat kebaikan, buat banyak-banyak, silakan. Tapi pastikan kebaikan yang kita buat, kita tak heboh-heboh dekat orang. Tak cerita dekat orang. Jadi bangun awal, qiyamul lail. Apa sang? Bangun awal lah. Qiyamul lail, tapi tak usah doa abang dekat orang. Mula-mula habaq. Kononnya orang bagi apa? Nak bagi semangat kat orang, nak suruh tiru kita bangun qiyamul lail. Padahal lepas pada ni, syaitan ni, virus dia tajam. Sak je dia nak rosak kita punya amal ibadat. Ingat bila amal ibadat kita buat, asal kita buat ikhlas tu. Tapi bila main datangnya penyakit riak ni, kita aku dulu cerita kat orang, nak tunjuk riak kat orang, nak abang kat orang, habis lah. Selesai apa amal ibadat kita buat tu, ma yang fa'ala syai', tak ada manfaat sikit pun. Sebab tu ikhlas ni nak sebut je nak, seperti mana kita buat kejahatan kita tak abang kat orang, begitu juga ikhlas ni kita buat kebaikan tapi kita tak abang ke orang, senyap-senyap je.
Biar hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Tapi nak sebut sini bukan suruh buat jahat. Tu senyap-senyap dah. Jahat ni memang kena tinggal dah. Jahat ni memang kena tinggal. Yang kita nak kena praktik lah ni apa? Buat baik dalam keadaan buat baik kita tu senyap-senyap. Jangan bagi orang tahu. Baik. Kata lagi sebahagian ulama, al-ikhlas tasfiyatul fi'li min mulahatah al-makhluqin. Ikhlas itu ialah membersihkan amal perbuatan daripada ingin mendapat perhatian makhluk. Kata sebahagian ulama, ikhlas ni apa? Kita membersihkan amal perbuatan kita daripada ingin mendapat perhatian daripada makhluk. Dengan arti kata, kita bersihkan amal ibadat kita. Kalau boleh buat amal ibadat ni, kita nak jauhkan daripada perhatian makhluk, daripada pandangan orang. Buat amal ibadat ni kalau boleh, kita nak jauhkan daripada pandangan orang. Kenapa? Bila orang tengok ni, ujian dia agak berat. Pertama, bila orang tengok, orang akan puji kita. Bila puji, kembang, mainlah pula penyakit riak. Ni rosak. Sebab tu amal kebaikan, amal soleh kita buat ni nak didik bagi ikhlas macam mana? Kita jauhkan daripada perhatian makhluk. Buat baik ni kalau boleh jauhkan daripada pandangan makhluk. Yang begitu juga nak sedekah. Nak sedekah ni kalau boleh sedekah, alhamdulillah bagus. Tapi kalau boleh jauhkan daripada pandangan makhluk. Ni sedekah. Ni sedekah individu ni tunjuk, oh aku sedekah ni banyak bagian. Ni bahaya. Mula-mula memanglah kata ikhlas, tapi syaitan ni dia kena ingat, kita kena ingat syaitan ni dia tak akan duduk diamnya. Sebab dia musuh kita, dia akan rosakkan kita sampai akhir nyawa kita ni. Dia pulun. Pulun syaitan nak rosakkan kita ni dahsyat. Kita nak sebut pulun, kita buat amal ibadat ni tak tahu mana pun. Itu kena ingat. Buat segala amal perbuatan ni kita kena bersihkan daripada mendapat perhatian makhluk, mendapat perhatian manusia. Kalau boleh amal ibadat kita buat ni, orang lain tak tengok pun tak ada masalah, bagus. Daripada orang tengok. Kerana bila orang tengok ni, dia macam-macam ujian dia. Yang nak menyebabkan batalnya, rosaknya amalan yang dia buat. Kata lagi sebahagian ulama, al-ikhlas at-tawaqqi an mulahatah al-ashkhas. Ikhlas itu adalah berhati-hati melakukan amalan daripada ingin perhatian seseorang. Disebut ikhlas tu apa? Kita melakukan suatu amalan itu kita berhati-hati daripada ingin mendapat perhatian seseorang. Buat amalan tu hati-hati. Tak mau dapat perhatian seseorang. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa bila dapat perhatian seorang ni biasalah. Contoh di antara amalan yang kita boleh buat, antaranya Allahumma salli ala Muhammad. Antara amalan yang kita buat, contoh orang ni dia perhati. Manusia ni dia perhati apa orang buat. Kalau boleh contohnya kita, kalau kita doa amal, contohnya tiap-tiap hari kalau main masjid, masuk je mana-mana masjid kita akan keluar duit sedekah. Contoh. Ni kalau kita jadikan amalan, bagus amalan ni. Tapi orang panggil apa, kalau boleh jangan bagi orang nampak kita buat macam tu. Jangan bagi kita ni mendapat perhatian daripada orang. Kalau boleh buat hati-hati ya, tengok keliling tak ada orang, boh. Sebab apa? Nak jaga kita amalan kita supaya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tak mau dapat perhatian daripada makhluk, daripada orang. Sebab apa? Hari ni pula zaman kalau dapat perhatian orang, saat dia viral. Saat je dia viral. Main dengan hari ni kita takut. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, di antaranya lagi Allahumma salli ala Muhammad, Zunnun al-Misri, dia berkata 3 tanda keikhlasan seseorang itu ialah yang pertamanya merasa sama, yakni tidak gembira ataupun terhina di antara pujian dan celaan. Zunnun al-Misri disebut, kalau nak tahu tanda ikhlas seseorang tu, dan nak tengok diri kita ni ikhlas ke tidak,
iaitu yang pertama merasa sama, tidak gembira, tak rasa gembira, seronok, tak rasa macam kena hina di antara pujian dan celaan. Orang puji kita pun kita tak berasa apa, orang cela kita, hina kita pun kita tak berasa apa. Kalau orang puji duk berasa kembang, orang hina duk berasa marah, ni kena tengok balik. Betul ke kita ikhlas, tak ikhlas? Baik. Di antaranya lagi disebut lupa daripada memandang segala amalan ketika beramal. Lupa daripada memandang segala amalan ketika beramal. Dan dalam beramal ni, Allahumma salli ala Muhammad, kita lupa daripada kita tengok amalan-amalan kita dah buat. Lupa ni macam mana apa? Kita contohnya kita ni rajin orang panggil apa? Rajin solat sunat. Solat sunat tu bagus, tapi bila mana kita rajin duk tengok solat sunat kita ni, tengok kalau muhasabah tak apa ni, duk tengok, oi aku ni rajin tu, tiap-tiap hari buat banyak tu. Dia buat, dia main rasa macam tu, lepas pada tu dia akan main orang panggil penyakit yang merosakkan keikhlasan dia. Sebab tu buat amal ni buat pulun, tak ada garisan penamat. Sungguh-sungguh. Bila mana dia buat macam tu, tengok balik amalan aku ni banyak dah buat amal ibadat. Bila dia berasa banyak, dia akan orang panggil apa? Tak buat lepas tu, dia berasa banyak dah amal ibadat dah. Maka itu juga merosakkan keikhlasan. Tanda dia tak ikhlas tu. Sebab tu bila buat amal ibadat ni pulun sungguh-sungguh, tanpa kita melihat oh aku ni banyak ke tak banyak. Tak. Kita buat kerana Allah Ta'ala, buat sungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala, tak payah duk kira banyak ke tak banyak. Buat sungguh-sungguh. Yang ketiganya, lupa keperluan pahala amalan di akhirat. Nak tunjuk ni betul-betul ikhlas ni, iaitu kita beramal ini bukan kerana nak mendapat pahala. Memang boleh beramal sebab nak dapat pahala, tak salah. Tapi kalau boleh kita didik diri kita ni supaya apa? Kita buat sesuatu amalan benar-benar kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nak dapat pahala semata-mata. Kadang-kadang orang semayang sunat sebab apa? Nak tambah pahala. Kena ingat, kita buat amal kebaikan, Allah Ta'ala memang akan bagi pahala tu. Jangan risau. Allah Ta'ala ni bukan jenis kedekut, bukan jenis bakhil. Tak. Buat pilah amal kebaikan, pasti Allah Ta'ala akan bagi pahala. Tapi kalau kita buat kerana pahala, kejap pahala, keikhlasan kita akan tercalar sikit. Sebab apa? Orang ikhlas ni khalas, hati dia memang betul-betul kosong, tak ada buat, melainkan dia buat tu kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nak dapat pahala. Dapat pahala, kerana dapat pahala ni bagus, tapi tercelak sikit dia punya keikhlasan dia. Tercelak sikit dia punya keikhlasan. Kenapa? Dia buat tu kadang-kadang dia buat bukan kerana Allah Ta'ala kan, kadang-kadang sebab nak dapat pahala je. Ni rosak sikit punya keikhlasan kita. Lepas tu buat amalan ini kita kena buat kosong ibarat ni dalam cawan ni tak ada ayak, kosong. Kosong. Mana kata buat kerana sungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala. Pahala jangan risau, Allah Ta'ala pasti akan bagi. Ni di antara kata Zunnun Al-Misri berkenaan nak kenal tanda seseorang itu sama ada dia ikhlas ataupun tidak ikhlas. Di antaranya lagi kata sebahagian ulama, ikhlas adalah al-ighmadu an ru'yatil a'mal, iaitu tenggelam daripada memandang segala amalan. Ikhlas ni makna kata tenggelam daripada memandang segala amalan. Apa hak kita buat ni, kita jangan duk tengok. Tengok ni makna kata apa? Duk rasa bagus aku buat benda ni, bagus aku buat benda ni, bagus aku buat benda ni. Tak. Jangan tengok macam tu. Kalau tengok macam tu kita tenggelam. Kalau tengok macam tu kita tenggelam, kita akan jadi rosak. Sebab tu amalan ni satu benda. Kalau Imam Malik disebut, orang tanya kepada dia berkenaan apa itu ikhlas, dia nak cerita bab ikhlas, dia kata aku susah nak cerita bab ni. Sebab apa? Belum tentu aku sendiri ni ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sebab tu benda ni benda yang memerlukan latihan, didikan kepada diri kita. Dan di antaranya lagi kata Fudail bin Iyad, sebut apa? Tarkul amal min ajlin nas riya'un, wal amalu min ajlin nas syirkun, wal ikhlas an yu'afika
an yu'afiyaka Allah minhuma. Maksudnya meninggalkan amal kerana manusia itu adalah riya. Meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia adalah riya. Beramal kerana manusia adalah syirik. Dan ikhlas itu pula adalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau daripada keduanya. Baik, yang pertama 3 perkara Fudail bin Iyad sebut kepada kita, yang mana kita meninggalkan sesuatu amalan tu kerana manusia itu adalah riya. Contohnya apa? Kita nak bersedekah, kita nak sedekah, tapi kita duk berasa dia tu tengok aku ni. Tak yalah. Kalau nak niat sedekah ni, sedekahlah, tak kira orang tengok tak tengok, buat. Tapi kalau dia tengok aku, tak payah, tak sedekah pula, simpan. Dia tinggalkan suatu amalan tu kerana manusia. Maka ni sebenarnya adalah riya. Buat amalan ni tak kira orang tengok ke orang tak tengok, buat. Orang tengok, semua kita sembahyang sunat, orang tengok, buat pi. Orang tak tengok pun buat juga. Ni tanda kita ikhlas. Tapi kalau orang panggil apa, time kita nak buat amal tu orang tengok, kita tinggal, kita tak mau buat. Sebab apa? Takut orang kata kita ni bajet baik lah, ni lah, nu lah. Kita takut orang kata kita tinggal satu amalan kerana manusia, itu adalah riya. Buat amalan nak tunjuk dekat manusia juga adalah riya. Fudail bin Iyad kata apa lagi? Dia sebut kalau kita beramal kerana manusia, buat satu amalan kerana manusia tu syirik. Kerana amalan yang kita buat mestilah buat kerana Allah Ta'ala, itu baru ikhlas. Tapi buat amalan ni kerana manusia, ia adalah syirik. Sebab tu benda ni ujian masing-masing manusia, ada ujian masing-masing. Benda ni kita kena fikir elok-elok. Biarlah amalan yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kerana manusia. Bila buat kerana manusia, dia adalah syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu kita buat bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Fudail bin Iyad sebut ikhlas ni apa? Iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita daripada 2 perkara tadi ni. Selamatkan kita daripada 2 perkara. Yang pertama yang disebut tu apa dia? Meninggalkan suatu amalan kerana manusia, tu riya. Buat amalan kerana manusia, itu syirik. Dan ikhlas ni apa? Adalah orang yang melakukan amalan yang bebas daripada 2 perkara yang disebut oleh Fudail bin Iyad tadi ni. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ikhlas ini adalah perkara yang kita kena sering didik diri kita, supaya kita buat bukan kerana manusia, tapi buat kerana benar-benar kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang tengok ke orang tak tengok, kita tetap buat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuba bersihkan diri kita daripada sifat-sifat tercela, sifat-sifat mazmumah. Sebab tu di antaranya para ulama ajarkan kepada kita bagaimana kita nak mendapatkan ikhlas, iaitu kita kena bersihkan hati kita, jiwa kita. Nak dapat ikhlas ni macam mana? Kita kena bersihkan hati kita, jiwa kita. Nak bersih hati jiwa ni macam mana? Antaranya para ulama sebut, iaitu kita perbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana berzikir pada Allah ini adalah kita menyucikan jiwa kita, menyucikan hati kita, menyebabkan kita melakukan amalan itu boleh kita jadi ikhlas kerana Allah Ta'ala. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah Ta'ala sebut, berzikirlah pada Allah, ingatlah pada Allah, nescaya hati akan tenang. Bila hati akan tenang ni, bila hati tenang, hati bersih daripada sifat-sifat tercela ni, makna kita buat amalan ibadat pun dalam keadaan tenang. Kita buat bukan kerana manusia, tapi kita akan buat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni cara kita nak bersihkan hati. Antaranya lagi para ulama sebut, nak bersihkan hati ni macam mana? Perbanyakkan minta doa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala sucikan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela. Doa ni kena ingat, ni senjata kekuatan kita dunia.
Di dunia ni doa ni orang panggil apa? Kekuatan kita, senjata kita. Karena Allah Taala sebut ud'uni astajib lakum. Minta dengan Allah, mohon dengan Allah, Allah Taala akan perkenankan. Jadi antara amalan para ulama ni adalah tiap-tiap kali bila mana berdoa, doa agar Allah Taala bersihkan hati ni daripada sifat-sifat tercela. Sifat tercela ni apa? Riya, sum'ah, ujub dan sebagainya. Adik-beradik dia ni. Sifat mazmumah ni minta Allah Taala jauhkan daripada diri kita, bersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Sebab bila sifat-sifat mazmumah ni hilang dalam diri kita, maka kita akan melakukan satu amalan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan buat satu amalan pula jangan buat kerana manusia, buat kerana manusia ni syirik pada Allah. Sebut syirik yang kecil. Buat ibadat, buat satu amalan kerana manusia, syirik kecil. Ni bahaya ni. Buat kerana manusia ni kadang-kadang buat kerana nak orang sebut, oh dia ni buat kebaikan. Dia buat kerana Allah Taala, tapi kerana manusia, dia nak manusia sebut dia ni buat baik, dia ni baik, dia ni bagus. Ni orang panggil apa? Allah Muhammad menyebabkan buat sesuatu kerana manusia adalah syirik. Sebab tu kena minta dengan Allah Taala agar benar-benar bersihkan hati kita, supaya apa? Setiap amalan yang kita buat bukan kerana manusia, bukan kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah apa yang kita buat hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena tengok balik hidup kita ni, daripada mula hidup sampai kita mati ni, perkara yang kita kena usaha dalam segala amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh kita adalah ikhlas kita dalam beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Muhammad, kita kena muhasabah balik diri kita. Kita tengok yang belakang ni bukan tengok sebab nak sebut diri kita hebat, tak. Tapi kita tengok belakang ni, kita tengok agak-agak lah Allah Taala terima dah amal ibadat kita. Agak-agak dah ibadat yang kita buat tu ikhlas, kata ikhlas kerana Allah. Sebab apa? Bila kita muhasabah, kita akan cuba tingkatkan kualiti kita yang seterusnya dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ni penting kerana apa? Kerana Allah Taala nak terima amal ibadat kita, iaitu ibadat kita yang berkualiti, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu benda ni kita kena titik beratkan dalam kehidupan kita, kerana kita semua belum tentu tahu keadaan kita di negeri akhirat kelak nanti. Dan kita nak kita ni dunia ni hidup, cita-cita kita semua tinggi. Tapi nak sebut dalam bab beramal kadang-kadang tak tinggi mana pun. Sebab tu kita kena didik diri kita supaya apa? Amalan kita banyak, rajin dalam beramal. Dan yang keduanya, amal kita ni buat biarlah betul-betul kualiti. Yang ketiga, pastikan sentiasa mendidik, ingatkan diri kita supaya setiap amalan yang kita buat, pastikan kita buat benar-benar ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena selalu didik hati kita. Nak buat apa-apa, pastikan ingat berkenaan dengan niat. Ikhlas kerana Allah Ta'ala, ikhlas kerana Allah Ta'ala, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni benda yang kita kena didik. Kadang-kadang kita nak buat, kita kadang-kadang amal kita nak buat, kadang-kadang kita tak cuba didik diri kita supaya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ikhlas ni kita kena selalu main dalam diri kita supaya kita beringat agar kita beramal benar-benar ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kerana manusia, bukan kerana apa-apa sekalipun. Biarlah buat lillahi ta'ala. Sebab tu ini di antara prasyarat Allah Subhanahu wa ta'ala nak menerima segala amal ibadat kita. Tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kekuatan kepada kita semua, insya-Allah biiznillah, kekuatan untuk melakukan amal ibadat, kekuatan untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan dalam keadaan kita buat benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana sesuatu yang kita khendaki ataupun yang kita ingini. Biarlah kita buat benar-benar untuk Allah, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena minta dengan Allah Ta'ala kekuatan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita, insya-Allah biiznillah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah, didiklah diri, selalulah muhasabah diri agar kita tidak menyesal di hari kemudian.
InsyaAllah biiznillah. Jadi saya kira sekadar itu sahaja peringatan ringkas pada petang ini. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din وعلمنا تأويل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم